Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan laporan daripada PDRM. Semalam, PDRM dan ATM telah mengadakan sebanyak 820 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 369,106 kenderaan. Sebanyak 42,482 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 6,856 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menangkap 1,174 individu berbanding dengan 1,111 individu pada hari sebelumnya kerana engkar PKP, yang merangkumi 1,012 individu yang direman dan 162 individu diberikan jaminan polis. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP sehingga semalam adalah seramai 15,924 orang. Saya sekali lagi ingin mengingatkan orang ramai bahawa PKP masih berjalan seperti biasa tanpa sebarang kelonggaran. Jadi sebab itulah saya mengingatkan supaya terus patuh kepada setiap arahan yang dikeluarkan. Sebab saya nampak macam dah macam relax sikit. Seolah-olah dah habis dah PKP ni. Ramai yang keluar dan sebagainya. Jadi saya nak ingatkan sekali lagi, pihak polis akan meneruskan tangkapan kerana seperti yang saya sebutkan, di tahap ketiga ini, PKP ketiga, tindakan yang keras dan tegas akan terus diambil. Bagi warga asing yang ditahan kerana engkar PKP, bagi mereka yang mempunyai dokumen perjalanan sah atau permit kerja akan dikenakan tindakan yang sama, iaitu ditahan, direman dan dihadapkan ke mahkamah. Bagi warga asing yang tiada dokumen perjalanan, mereka akan ditahan dan seterusnya dihantar ke depo imigresen untuk tindakan selanjutnya. Kita juga dimaklumkan oleh PDRM bahawa banyak kes-kes yang melibatkan penipuan topeng muka, kerana topeng muka menjadi satu barang seolah-olah satu keperluan. PDRM memandang serius kepada kes-kes penipuan penjualan topeng muka. Modus operandi mereka adalah dilakukan secara media sosial dan juga secara bersemuka. Kerugian akibat penipuan dianggarkan mencecah 4.2 juta ringgit dan PDRM akan mengambil tindakan tegas dan meminta orang ramai supaya lebih berwaspada. Pembeli perlulah membuat semakan akaun bank penjual dahulu sebelum membuat pembayaran menerusi portal Semak Mula, SEMAKMULE, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, atau status penjualan dalam talian di laman web biztrust.ssm.com.my. Jadi tolong jangan mudah percaya kepada tawaran-tawaran murah topeng muka dan peralatan-peralatan lain. Cek dulu dengan portal Semak Mula dan juga laman web yang saya sebutkan tadi. Kerana jumlah kerugian dah mencecah 4.2 juta ringgit akibat daripada penipuan-penipuan tersebut. Bagi berita palsu, sehingga semalam PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM telah membuka 229 kertas siasatan
berkaitan berita palsu COVID-19 berbanding dengan 220 siasatan sebelumnya. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 161 masih di dalam siasatan, manakala 24 kes telah didakwa di mahkamah dan 13 telah mengaku salah. 11 notis amaran telah diberikan, manakala 33 kes tiada tindakan lanjut ataupun NFA, no further action. Mengenai op sanitasi awam di bawah seliaan KPKT ataupun Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sejak 30 Mac 2020 telah melakukan sebanyak 2,790 operasi sanitasi awam di 105 zon termasuk di 30 zon merah. Semalam, sebanyak 163 operasi sanitasi telah pun dilaksanakan meliputi 56 zon di 11 negeri termasuk 49 kawasan di Perak, 37 kawasan di Johor. Operasi sanitasi semalam merangkumi 444 bangunan kerajaan, 64 tempat awam, 102 pusat perniagaan dan 10 pasaraya. Saya dimaklumkan KPKT dan sebagainya menerima banyak permohonan daripada syarikat-syarikat yang ingin membuat program di bawah tanggungjawab sosial korporat mereka ataupun CSR. Kita mengalu-alukan syarikat-syarikat yang berminat untuk mengadakan sanitasi yang ditanggung oleh mereka di bawah program CSR mereka. Walaupun mereka perlu mengikut peraturan dan nasihat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM, dan sewaktu sanitasi awam dilaksanakan oleh mereka perlu dipantau oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Seterusnya mengenai pusat kuarantin. Setakat semalam, sebanyak 191 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 190 pada hari sebelumnya, yang mana 15,972 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 408 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah dikuarantin wajib. Seramai 13,777 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020. Sejak 18 April, seramai 2,182 individu telah selesai menjalani tempoh kuarantin wajib selama 14 hari dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Walaupun isunya ialah apabila mereka dibenarkan pulang, mungkin rumah mereka jauh daripada pusat kuarantin dan perlu melalui rentas negeri ini. Mungkin mereka dikuarantin di Kuala Lumpur, akan pulang ke Pahang. Jadi bermakna mereka perlu rentas negeri. Jadi untuk memudahkan urusan mereka pulang ke kampung halaman masing-masing, maka pihak NADMA akan menguruskan kepulangan mereka. Bagi rakyat asing juga, ada kedapatan rakyat asing yang telah pun tamat tempoh kuarantin mereka di negara kita. Ada negara yang telah menutup pintu terus negara mereka. Tidak ada penerbangan langsung. Jadi mereka tentu saja tidak boleh pulang ke negara mereka. Oleh itu, mesyuarat telah memutuskan bahawa Kementerian Luar perlu
berbincang dengan pejabat kedutaan mereka di Kuala Lumpur untuk memastikan kebajikan rakyat mereka dijaga dengan baiknya di negara kita. Dan kita juga sebenarnya mengalu-alukan kalau ada di antara negara-negara tersebut, negara-negara luar yang ingin membawa pulang rakyat mereka yang stranded di Malaysia ini, seperti yang kita lakukan selama ini. Ramai rakyat kita yang stranded di luar negara yang tidak dapat balik, kita menguruskan untuk membawa mereka pulang ke negara kita. Dan kita mengalu-alukan kalau ada negara-negara lain yang ingin melakukan perkara yang sama kepada rakyat mereka, dan kita harap kedutaan mereka dapat berbincang dengan Kementerian Luar bagi kita membantu mereka untuk membawa pulang rakyat mereka ke negara mereka. Dari segi barang keperluan asas, KPDN HEP seperti biasa membuat pemantauan harian terhadap 25 jenis bekalan makanan, dan pemeriksaan dilakukan di premis-premis perniagaan, iaitu semalam sebanyak 1,203 premis perniagaan termasuk peruncit, pemborong dan pengilang yang telah pun diperiksa. KPDN HEP bersama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani juga sentiasa memantau bekalan makanan harian, terutamanya beras dan barangan keperluan asas yang lain di seluruh negara. Secara keseluruhannya, dua-dua kementerian melaporkan bahawa bekalan barangan keperluan adalah mencukupi dan mampu menampung permintaan semasa dan di masa-masa akan datang. Sebagai contoh, stok semasa beras setelah mengambil kira pengeluaran tempatan, import dan juga stok simpanan adalah stabil, terkawal dan konsisten bagi menampung keperluan dalam negara yang berterusan, malah lebih daripada mencukupi. Kementerian Pertanian juga memberi jaminan bahawa barang makanan basah seperti sayur-sayuran dan lain-lain adalah lebih daripada mencukupi. Sebenarnya isu sekarang yang kita hadapi dari segi bekalan barang segar ni bukan tidak mencukupi, tetapi berlebihan, seperti yang kita dengar dan baca di dalam media elektronik dan juga media-media cetak dan sebagainya. Oleh itu, walaupun bulan puasa akan menjelang, dari segi soal keperluan bahan makanan asas dan sebagainya, tidak perlu bimbang kerana ianya lebih daripada mencukupi. Hari ini kita akan mengenakan satu lagi Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan ataupun PKPD. Kerajaan di atas nasihat Menteri Kesihatan telah memutuskan untuk melaksanakan PKPD ke-6 di Pusat Bandar Utama Kuala Lumpur, Pusat Bandar Utara. Bandar Utama lain. Di Pusat Bandar Utara Kuala Lumpur dan kawasan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur. Pasar Borong Kuala Lumpur ni ramai yang kenali juga sebagai Pasar Borong Selayang. Pasar Borong Selayang. PKPD ini akan berkuasa pada mulai 20 April 2020 sehingga 3 Mei 2020 yang melibatkan 8 pasal yang telah pun dikenal pasti seperti berikut. Pasal A, Jalan 6/3A, Pusat Bandar Utara Kuala Lumpur. Pasal B, Jalan 6/3A dan 9/3A, Pusat Bandar Utara Kuala Lumpur. Pasal C, Jalan 2
Palang 3A, Pusat Bandar Kuala Lumpur. Pasal D, Jalan 2, Palang 3A, Pusat Bandar Utara Kuala Lumpur. Pasal E1, Taman Sri Murni Fasa 2, Jalan 1, Palang 2D, Kuala Lumpur. Pasal E2, Taman Sri Murni Fasa 1, Jalan 1, Palang 2D, Kuala Lumpur. Pasal 3, Taman Sri Murni Fasa 3, Jalan 1, Palang 2B, Kuala Lumpur. Dan pasal F, Taman Batu View dan Taman Batu Hampar, Kuala Lumpur. Jadi ada 8 pasal yang kita buat total lockdown ini. PKPD ke-6 ini dilaksanakan untuk membendung jangkitan COVID-19 di kawasan tersebut, dan langkah ini akan membolehkan aktiviti pengesanan dan saringan kesihatan dapat kita lakukan terhadap penduduk di kawasan tersebut selama tempoh PKPD ini dilaksanakan. Jadi kita mengharap semua pengundi diminta bertenang dan memberikan kerjasama. Duduk, jangan lari. Kita tak mahu ada yang lari kerana ianya mungkin akan menyebarkan COVID-19 ini kepada orang-orang lain yang mereka akan temui selepas itu. Penghuni yang memerlukan bantuan atau mempunyai sebarang pertanyaan boleh menghubungi Bilik Gerakan PKP di BKL di 03 4026 7222 atau Pusat Kawalan IPD Sentul di telefon 03 4048 2212. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Seperti biasa, pesanan saya terus tinggal di rumah bagi memastikan keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri, Dian dari RTM. Ada 2 soalan. Soalan yang pertama, pengusaha-pengusaha bas sekolah kata mereka tak dapat apa-apa bantuan oleh kerajaan masa PKP ni. Dan Presiden Persekutuan Pengusaha Bas Sekolah ada meluahkan masalah ni. Ini berikutan sekolah-sekolah ditutup kerana PKP dan pendapatan mereka terjejas. Dan soalan yang kedua, mengenai bayaran LPPSA, apa perkembangan terbaru sebab ada isi rumah yang terjejas. Contohnya isteri yang membuat pinjaman tetapi suami bekerja sendiri. Itu saja, Datuk. Pinjaman perumahan ya? Kerajaan. Okey, untuk isu bas sekolah, insya-Allah saya terpaksa rujuk kepada Kementerian Kewangan ya, kerana ini bidang kuasa Kementerian Kewangan. Tentang pinjaman perumahan kerajaan, saya percaya telah pun diumumkan, telah pun dijawab oleh pihak kerajaan, iaitu kaki tangan kerajaan masih menerima gaji seperti biasa. Yang tidak ada gaji adalah peniaga-peniaga kecil yang menjual goreng pisang dan sebagainya, yang tidak dapat membuka perniagaan mereka. Sebab itulah dibantu secara grant dan sebagainya. Tetapi kaki tangan kerajaan, mereka masih bekerja, mendapat gaji walaupun bercuti, tapi gaji terus berjalan seperti biasa. Jadi sebab itulah saya percaya pihak kementerian telah pun memberikan jawapan ini sebelum ini. Jadi itulah antara alasan kenapa pinjaman perumahan kerajaan ini masih diteruskan seperti biasa. Datuk Seri, saya ada 2 soalan. Satu lagi, ada tambahan. Mereka juga mendapat RM500 ya, insentif kepada semua kaki tangan kerajaan di bawah grade 56 itu ya. Okey. Datuk Seri, mengenai PKPD di Pasar Borong Selayang, adakah suplai barang basah akan terjejas sebab banyak peniaga ambil bekalan dari Pasar Borong Selayang? Dan yang kedua, Indonesia menangguhkan cuti umum sambutan Aidilfitri ke bulan Disember bagi mengelakkan pergerakan beramai-ramai balik kampung. Jadi adakah kerajaan akan pertimbangkan perkara ini? Terima kasih. Okey, di Pasar Borong itu kita tidak tutup
Pasar Borong. Kita tutup kawasan perumahan, terutamanya rakyat ramai di kalangannya rakyat Rohingya yang memegang kad UNHCR tu. Jadi kawasan itu yang kita tutup. Sedangkan Pasar Borong masih lagi dibuka seperti biasa. Ya. Tentang tangguh raya. Puasa pun belum lagi ni. Kita dah bercakap pasal raya. Tak apa, ini semuanya akan diputuskan dan dicadangkan oleh Menteri Agama lah. Menteri Agama akan bincang bukan saja dari segi raya, tetapi juga dari segi semayam sembahyang tarawih dan sebagainya, semuanya akan diputuskan oleh menteri yang menjaga agama ni. Kita tunggulah. Ya, kita puasalah dulu sebelum raya. Okey? Datuk Seri, berkenaan dengan student Malaysia di Moskow, Rusia, ada yang masih terkandas kat sana. So, ada tak cara bagaimana nak percepatkan bawa mereka pulang? Sebab difahamkan mereka dah communicate dengan kedutaan Malaysia di sana, tapi belum lagi ada kata putus. Itu sahaja, Datuk Seri. Ya, saya percaya perbincangan tentang students kita di luar negara akan diuruskan oleh Kementerian Luar Negara. Ya. Tetapi students kita di luar negara ni, mereka masih lagi mempunyai tempat tinggal mereka. Jadi sebab itu saya sentiasa mengatakan bahawa kalau boleh teruslah tinggal di negara berkenaan, ya, supaya tidak pulang dan sebagainya. Kadang-kadang untuk membawa mereka pulang, jumlah mereka tidak besar dan sebagainya. Jadi dan setengah negara tu kadang-kadang mempunyai polisi mereka untuk menutup pintu. Tidak boleh ada penerangan masuk dan keluar dan sebagainya. Jadi sebab itulah apa saja yang berkaitan dengan masalah rakyat kita terkandas ataupun student kita yang ingin pulang perlu berunding dengan Kementerian Luar, dan saya percaya Kementerian Luar sedang menguruskan setiap perkara yang berkaitan dengan kepulangan rakyat kita di luar negara. Datuk Seri, saya Anis pada penama. Setakat ini bagaimana perkembangan siasatan pemimpin yang telah diambil keterangan kerana ingkar PAP? Yang kedua, bolehkah rukun tetangga yang terdapat di seluruh negara bersama terlibat memantau pematuhan PKP? Kenapa tu? Yang last kali tadi? Rukun tetangga. Okey. Tentang pemimpin tu saya dah jawab semalam. Dah 2 hari betul-betul dah saya dah jawab, ya. Tentang rukun tetangga, kalau kita lihat mereka yang dilibatkan dari segi barisan hadapan ini, selain daripada Kementerian Kesihatan, adalah anggota yang beruniform. Polis, tentera, rela, APM. Dan mereka ni bukan setakat beruniform tetapi mendapat latihan dari segi kes-kes yang berkaitan dengan kecemasan dan sebagainya. Dari segi kawalan dan sebagainya, mereka terlatih. Jadi sebab itulah kita memberikan tanggungjawab ini kepada mereka yang beruniform ini. KRT saya rasa bukan kumpulan yang beruniform. Jadi setakat ini kita tidak mempunyai perancangan apapun untuk membabitkan KRT di dalam kawalan, membantu polis untuk mengawal di mana-mana sekalipun, termasuk di bandar ataupun di luar bandar. Jadi tidak ada keperluan ketika ini. Alright, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.